Ya, Assalamualaikum Mazdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad dan juga Atul. Selamat pagi. Selamat pagi Ya. kembali. Mas Di, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah saya kabar baik pada pagi ini ya. Alhamdulillah. Apa kata-kata motivasi yang ingin dikongsikan ni Mazdi? Mungkin ada sesuatu yang boleh memberikan dan juga meningkatkan semangat ketani? Ya, baik ya. Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi ini saya terapkan jugalah kepada diri ya. Yang mana saya lebih menekankan kepada kata-kata ini iaitu buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Maksudnya kita ni mesti lakukan sesuatu perkara itu, jangan orang melengah-lengahkan ataupun kalau lakukan itu jangan banyaknya orang mengeluh ya. Asal buat sedikit tapi nada. Tapi yang penting bagi saya sendiri, apa jua tugasan yang diberikan kepada saya akan cuba lakukan yang terbaiklah tanpa mengeluh. Itu kalau bolehlah dan tanpa melengah-lengahkanlah. Kerana kalau kita melengah-lengahkan ini, dia tak tahu bila takkan siap kerja tu. Betul. Jadi itu rahsia daripada Mas Di tu. Setiap hari memberikan bahan-bahan yang cukup Jangan menarik ni. bertapi. Jadi atur ada caranya. Ada caranya. Jangan bertapi, jangan mengeluh. Okey, Mazdi, mungkin banyak info dan juga pengisian yang ingin dibawakan dari daerah tu. Tolong kami serahkan kepada Mazdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini untuk berkongsi info semasa yang ada dimuatkan pada edisi hari ini. Dan ada saya kongsikan satu info terlebih dahulu yang mana akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Ahad 21 November 2021 dan akan menjejaskan di sebahagian kampung Danau dari Dewan Kemasyarakatan Danau dan sepanjang jalan di Simpang 298, Simpang 316, Simpang 322 dan Simpang 336 Kampung Danau Mukim Telisai Tutong, dan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan dan pemeliharaan talian kawat atas volten rendah di kawasan berkenaan. Dan ambil maklum penutupan sementara bekalan elektrik akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 12 tengah hari. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas. Dan untuk seterusnya, mari kita saksikan pula bahan sisipan yang disumbangkan oleh rakan kita Ernie Sofina Mustafa, dan untuk itu mari kita saksikan bersama. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pendidikan anak-anak dalam sesebuah keluarga. Anak-anak yang masih belajar memerlukan bantuan dan sokongan daripada ibu bapa untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Selain mendapatkan pendidikan di sekolah, para ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang amat besar terhadap pendidikan anak-anak mereka. Oleh yang demikian, ibu bapa perlulah bertanggungjawab dan memastikan anak-anaknya mencapai sebaik mungkin dalam pelajaran. Bukan sahaja memfokuskan pelajaran sekolah, bahkan penyediaan aktiviti-aktiviti untuk anak-anak ketika berada di rumah. Seperti penyediaan permainan-permainan atau aktiviti yang boleh menjadikan anak-anak kreatif dalam berfikir dan kelakuan. Inilah antara aktiviti anak-anak yang dikongsikan oleh beberapa ibu bapa ketika teranah di rumah di musim COVID-19 gelombang kedua. Antaranya berkongsi pengalaman membuat rakaman video masakan, dan ini juga merupakan satu projek pembelajaran sekolah. Subjek yang dibagi tugasan dari guru untuk membuat projek di rumah adalah subjek drama, seperti memasak, lakonan, presentation dan juga speech. Projek yang paling mencabar adalah memasak dan merupakan pertama kali membuat projek memasak di rumah sepanjang belajar di rumah di musim COVID-19 ini. Bahan-bahan masakan disediakan oleh Nana sendiri. Memandangkan masakan yang dibuat adalah makanan kegemaran saya sendiri. Dan ibu saya sebagai juru gambar untuk merakam aktiviti projek
memasak. Sebelum ini Nana sendiri pun pandai masak, jadi ini adalah senang bagi Nana lah. Adanya projek ini boleh memberi manfaat pada Nana sendiri. Tani boleh belajar berdikari, berusaha, dan juga salah satunya Tani tahu bagaimana melakukan tugasan di rumah dan juga dapat membantu ibu di rumah. So this is the final result of salted egg chicken that I've made. Dayang Nur Erfa Firzana binti Haji Muhammad Rosfazilah pula mengisi masa lapangnya dengan bermain muzik ocarina dan melukis setelah selesai menyelesaikan kerja-kerja sekolah. At home, I really like painting. Sometimes I play ocarina, but mostly I like to make like flowers, to draw, and some things that are really fun. Because it always makes me like creative, and because when I grow up, I really want to be an artist. I like playing ocarina because it's really fun, and also there's like different type of music I can play. And ocarina is one of my class work from school. I started playing ocarina when I was year 1. My teacher teach me how to play, but step by step. As a kid, we have to let our child to be creative, like painting, playing music, football, something like creative stuff. Because when they grow up, they could be really more creative as they could be. Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti kreatif dan sihat kanak-kanak berpotensi untuk memberikan harapan dan mencetuskan cita-cita dalam diri anak-anak, membantu anak-anak belajar sebagai sesuatu yang menyeronokkan, sentiasa berbincang dengan anak-anak mengenai apa yang berlaku dalam hari mereka, membaca bersama anak-anak dan sebagainya. Inilah yang dikongsikan oleh Dayang Nur Iman binti Haji Idris menyediakan peralatan permainan berbentuk pendidikan pada anak beliau di rumah. Saya sebagai ibu yang bekerja work from home dapat melihat bahawa pandemik COVID-19 lebih memberi impak pada mempengaruhi tingkah laku, emosi dan pembelajaran anak-anak. Untuk menjadikan anak saya lebih aktif dan pembelajaran berterusan, saya melibatkan anak saya dalam kegiatan kreatif yang biasa dilakukan bersama seperti melalui kegiatan melukis, mewarna, menggambar menggunakan aplikasi yang terdapat dalam telefon bimbit atau membuat karya craft, dan anak saya lebih menjurus kepada scientific experiment. Manfaat kreatif arts ini dapat menstimulasi perkembangan anak dalam segi pengamatan emosional dan sosialnya. Dari segi emosi dan sosial, saya menggalakkan anak saya bereksplorasi seperti proses mencampur pelbagai warna untuk menarik kepekaan serta interaksi sosial dengan anak saya. Ramai ibu bapa menginginkan anak yang kreatif dan pintar. Namun, kreativiti itu tidak mungkin akan muncul dalam diri anak secara tiba-tiba. Kreativiti anak harus dirangsang supaya muncul. Manakala, kreativiti anak yang sudah kelihatan potensinya haruslah dipupuk supaya menjadi kebiasaan dan tertanam kukuh dalam diri anak-anak.